للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan izin daripada Allah. Malam ini kita dapat bersama-sama menyambung muzakarah ilmu kita. Dan insya-Allah malam ini kita menyambung kitab Bahrul Mazi. Kitab Bahrul Mazi jilid ke-15, bab yang ketiga. Bab yang ketiga. Saya tengok kitab tu banyak kat belakang tu. Kan, banyak kat belakang. Yang pegang kitab pun duduk belakang. Baik, yang kita nak bahas hari ni ialah bab yang ketiga, di mana kata Imam At-Tirmizi rahimahullah taala, dia kata babu ma jaa la yahillu lil muslimin an yurawwi'a musliman. Bab ini dia menceritakan kepada kita tentang, iaitu yang hadis yang menunjukkan tiada harus mengugut dan mengusik seorang yang muslim. Tajuk dia letak macam tu. Bab majaa la yahillu lil muslimin ay yurawwi'a musliman. Kita ni tidak boleh mengugut, mengusik orang lain. Mengusik orang lain, seorang Islam dengan orang Islam yang lain. Kalau tuan-tuan ingat dulu, kita memperbahaskan hadis nombor 2. Nabi SAW pernah menyebut dalam khutbah Hujjatul Wada'. Dalam hadis kedua dulu, khutbah Hujjatul Wada', Nabi kata inna dima'akum wa amwalakum bainakum haramun. Sesungguhnya darah kamu, harta kamu, wa aradakum, dan juga maruah kamu itu, bainakum, di antara kamu, haramun, haram. Mana yang dimaksudkan dalam hadis itu, kita perlu jaga maruah orang, harta orang, darah orang. Tidak boleh sewenang-wenangnya kita jatuhkan. Kenapa? Sebab Nabi sebut demikian. Pada akhir zaman, 3 benda ni mudah dipermain-mainkan orang. Jiwa orang mudah dibunuh, harta orang mudah dirampas, dicuri, maruah orang mudah dijatuhkan. Itu dalam hadis pada perjumpaan kita jumpa dulu hadis yang kedua. Hari ni hadis yang ketiga, bab menceritakan tentang kita tak boleh mempermain-mainkan orang. Tak boleh usik orang sembarangan. Dalam hadis ini kata Nabi SAW, dia kata an Yazid bin Sa'ib qala Rasulullah SAW, la ya'khudh ahadukum asa akhihi la'iban aw jadan faman akhadha asa akhihi falyaruddaha ilaih. Maksud dia apa? Daripada Yazid bin As-Sa'ib katanya, telah bersabda Rasulullah SAW, jangan mengambil seorang kamu akan tongkat saudaranya main-main sungguh-sungguh, main-main atau sungguh-sungguh. Maka siapa mengambil tongkat saudaranya, maka kembalikan dia kepadanya. Tu. Maknanya apa tuan-tuan kat sini? Hadis ni Nabi SAW sebut simple. Jangan kita ambil tongkat orang lain. Dia kata apa? La'iban. La'iban tu main-main. Gurau senda. Gurau senda. Jangan kita ambil tongkat orang lain. Tuan-tuan, kalau tongkat ni merupakan salah satu sunnah Nabi SAW. Tongkat ni. Dan Nabi SAW, kalau mengikut dalam sejarah, tuan-tuan tengok dalam Syama'il Muhammadiyah, umur 40 tahun Nabi pakai tongkat. Kan?
Bukan 60 tahun. Bukan tunggu pinggang tu ataupun jadi bongkok 3 baru nak pakai tongkat. Ataupun bukan kerana aksiden patah kaki baru nak pakai tongkat, tak. Tapi itu adalah merupakan sunnah daripada Nabi. Kan? Bukan sekadar sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kalau baca sejarah Nabi Allah Musa alaihi salam pun Allah Taala berikan mukjizat dia, tongkat tu bersifat mukjizat. Tongkat juga. Kan? Jadi mana tongkat ni tuan-tuan ikut dalam Al-Quran merupakan sunnah para Nabi. Sunnah para Nabi. Jadi nak pakai tongkat itu macam mana? Kalau ikut Nabi SAW, umur 40 tahun boleh pakai tongkat. Kan? Jadi bukan mesti umur dah tua. Ataupun umur kena aksiden patah kaki pun nak pakai tongkat. Ataupun gout pun nak pakai tongkat. Tak mesti. Tapi sunnah pakai tongkat tu. Jadi tuan-tuan, dalam bab ni Nabi SAW sebut cerita pasal asa. Asa ni tongkat. Ya, dalam bahasa Arab dipanggil asa, tongkat. Jadi kalau nak bertongkat ni bukan sunnah. Kita tak boleh kata orang pakai tongkat tu tuan-tuan walaupun dia tu belum tua ataupun kaki sihat lagi, dia pakai tongkat kita kata ini macam tak kena pakai tongkat, tak boleh. Sebab kenapa? Itu adalah merupakan satu sunnah Nabi SAW. Sebab pakai tongkat tak mesti tunggu sakit. Tak mesti tunggu sakit. Bahkan kalau ikut dalam sejarah Nabi Allah Musa AS, tongkat dia tu bersifat mukjizat. Tongkat dia. Nabi SAW pun ada pakai tongkat. Cuma Nabi SAW sebutlah hadis ni, dia kata, kita ni jangan suka-suka ambil tongkat orang lain la'iban, tu nombor 1. Aujadan, 2 Nabi sebut. La'iban tu main-main. Baik, nak tengok main-main macam mana tuan-tuan? Saya tak nak bawa misal sendiri. Kita tengok kitab, dalam kitab ni disebut apa. Tuan-tuan tengok kat sini. Dia kata hendaklah seorang itu bergaul-gaul dengan saudaranya sesama Islam itu dengan berlaku kelakuan yang baik. Sama senang hati dan lenang, sama-sama suka dan lapang. Tiada bercari-cari jalan marah dan susah hati, dan maulah benar-benar. Iaitu tiada senda dan gurau pada segenap perkara. Itu dia. Dalam setiap perkara kita bukan jenis kejap-kejap asyik nak gurau aja. Kan? Tak boleh. Kan? Jadi kat situ dia kata apa? Dia sebut, maka yang demikian itu disuruh syarak kita, tiadalah harus seseorang itu mengusik dan mengejut-ngejut dan menggugut saudaranya dengan jalan apa sekalipun, seperti diambil wangnya di dalam ia tidur, kemudian disembunyikan supaya terkejut dan susah hati. Itu dia contoh. Contoh dalam kitab ni dia kata apa? Contoh, kita nak main apa orang kata usik-mengusik. Orang tengah tidur, kita ambil duit dia, kita letak tempat lain. Meraba-raba dia cari. Kan? Ataupun kita duk tengok orang tua tengah tidur, kita ambil tongkat dia, kita bawa lari tempat lain, kita sorokkan. Bila dia bangun, dia tercari-cari mana tongkat. Macam tu pun Nabi SAW larang. Gurau senda yang lebih-lebih ni Nabi larang. Sebab dalam keadaan itu Nabi kata la'iban, hal keadaan bermain-main. Nabi tak izin. Kan? Apatah lagi kalau kita tengok hari ni tuan-tuan melampau maharaja lawak. Kan? Gurau senda hak yang tak betul tu pun sorok curi apa orang kata, curi duit, sorokkan, bukan nak curi, sorokkan saja. Ataupun tongkat orang lain kita ambil, kan, sorokkan. Main-main macam tu, itu pun Nabi SAW larang. Nabi kata apa? Dia kata kat sini, dia kata faman akhadhaha, siapa ambil, dia kata falyaruddaha, pulang balik. Pulang balik. Maknanya itu larangan daripada Nabi. Gurau senda daripada sudut Nabi ni semuanya betul. Kalau tuan-tuan tengok dalam sejarah Islam, tuan-tuan, gurau senda Nabi SAW semuanya betul. Dia tak ada semuanya main-main ataupun gurau saja-saja, tak ada. Tuan-tuan tengok satu gurauan Nabi, contoh. Ada satu orang tua datang jumpa Nabi SAW. Ni hadis yang benar yang berlaku pada zaman Nabi. Nabi pun menjawab secara gurauan tapi benda tu betul. Ada seorang tua datang jumpa dengan Nabi. Dia tanya, wahai Rasulullah, ada tak orang macam aku dalam syurga? Ada tak orang macam aku dalam syurga? Nabi kata tak ada. Sambil senyum Nabi kata tak ada, dengan nada gurau. Maka orang tua ni menangis di depan Nabi SAW. Menangis. Bila Nabi kata tak ada tu, menangis. Nabi kata memang orang tua-tua dalam syurga ni tak ada. Yang ada umur jenis 30-33 tahun.
Tu 33 tahun. Sebab dalam Quran pun sebut di sana masing-masing dalam keadaan hunna abkara. Semuanya abkar. Abkar tu mana muda belia, anak dara. Jadi maknanya tak ada orang tua. Jadi Nabi jawab tu, orang tua tanya, adakah orang macam aku? Nabi kata tak ada. Gurau sambil gurau kata tak ada. Gurauan Nabi tu pun benda yang betul, bukan gurauan benda main-main semata. Bukan. Jadi dalam kes macam ni tuan-tuan, kita nak gurau pun kena tengok-tengok tempat juga. Tak boleh kita gurau ikut kita. Sampai kalau kita duk tengok, kalau kat TV tuan-tuan, sekali gurau daripada lawak jadi maharaja lawak. Kita punya ketawa tuan-tuan, Masya Allah, kadang-kadang melampau. Tuan-tuan, suka punya pasal, kan? Bila suka punya pasal ni tuan-tuan, kita kena ingat, orang yang terlampau suka punya pasal ni, dia sebenarnya buka diri ataupun buka diri kepada gangguan yang tak elok. Ada 3 keadaan tuan-tuan. Saya sebut. 1, terlampau suka. 1. Yang kedua, terlampau sedih. Terlampau sedih. 1 tadi terlampau suka, terlampau sedih. 3, terlampau takut. Ni 3 keadaan ni pintu kepada apa? Benda lain mudah ganggu. Saya pernah tuan-tuan, ada satu anak murid saya tuan-tuan, seorang perempuan. Tapi dah tak ada lah, dulu dekat madrasah dah tak ada. Tapi dia ni tuan-tuan, keluarga dia ni memang mak bapa anak suka melawak. Suka melawak. Jadi satu hari anak dia balik daripada madrasah. Pagi dia ambil, buat balik rumah. Balik rumah ni lepas waktu zuhur. Ni cerita daripada mak dia lah. Lepas waktu zuhur, dia ambil handset ni, dia tengoklah ketika itu maharaja lawak. Ni benda berlaku. Tengok. Betul-betul tengok. Jadi mak anak dengan bapak ketawa sama-sama tengok maharaja lawak. Tengok pakai handset je. Bukan kat TV, pakai handset je. Sama-sama ketawa. Punya betul-betul ketawa, anak perempuannya pengsan. Lepas ketawa. Lepas tengok suka sangat tadi, pengsan. Bila pengsan ni, mak dia telefon saya. Dia kata, Ustaz, anak saya pengsan, nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Ni kerana apa? Terlampau suka. Pengsan. Tak sadar. Tu tuan-tuan, tu benda pernah memang berlaku. Jadi dia tanya saya tuan-tuan, dia kat rumah, kita kat madrasah. Tanya nak tengok macam mana. Jadi lah saya kata buat macam ni. Telefon tu, loudspeaker letak kat telinga dia. Telefon tu letak loudspeaker kat telinga dia. Kita ni pakai telefon, maka kita pun bacakah ruqyah kat dia. Baca. Baru sampai separuh, sadar balik dah. Tuan-tuan. Artinya apa tuan-tuan? Terlampau suka, dia boleh menjadi satu pintu untuk benda lain masuk. Terlampau sedih pun begitu juga. Terlampau takut pun begitu juga. Kenapa? Ketiga-tiga ni apabila berlaku kepada manusia, maka dia akan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia betul tempat dia, maka dia akan ingat dengan Allah. Sebab tu dalam Quran kata apa? Ittaqullah, hendaklah kamu takut dengan Allah. Kita ni kena takut dengan Allah. Bila takut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang lain tak akan ada masalah. Tapi bila kita terbalik takutnya tu, bila kita takut dengan makhluk, takut dengan benda-benda yang selain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lihat bahawa dia tu akan ganggu kita balik semula. Sebab tu antara puncanya apa dia? Main-main. La'iban dalam hadis Nabi. Main-main. Main-main ni bukan tak boleh tuan-tuan, tapi dia tak boleh melampau. Bila melampau, mudah untuk benda lain datang. Sebab tu Nabi SAW tak kasih benda tu. Tak kasih. Gurau senda yang melampau tidak boleh. Okey, itu dalam hadis ni. Okey tuan-tuan, kita tengok lagi. Dia kata apa? Diperbuat demikian kerana bergurau.
seperti diambil tongkatnya yang jadi senjatanya atau penolong dirinya berjalan dan duduk, dan engkau sembunyikan dia kemudian engkau kembalikan kepadanya. Diperbuat demikian kerana kasat bergurau, atau diambil senapangnya disembunyikannya sesudah gaduh, ia dan gempar mencari barang hilangnya kerana mengusiknya dan bersuka-suka hati. Itu tadi contoh. Apa kata ulama? Maka semua perbuatan demikian itu haram. Semua benda itu haram. Dan kata apa? Jikalau dengan main gurau senda sekalipun, walaupun dengan kenyataan gurau senda sekalipun, kenapa dengan gurau senda sekalipun tak boleh? Sebab disebut alasan kat sini, dia kata apa? Kerana yang demikian itu menyusahkan hati saudara sesama Islam. Kita susahkan orang lain. Tu tuan-tuan, walaupun macam nada tu nada macam main-main, kan? Nada main-main. Tapi benda tu telah menyusahkan hati orang lain. Sampai macam tu. Halus betul Islam jaga. Halus sungguh. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan zaman hari ni kidnap, kan? Ataupun ada satu tuan-tuan apa dipanggil? Prank. Oh, tuan-tuan pandai buat prank ni. Kita sorokkan, nyorok kan? Padahal dengan nada main-main. Tapi dalam Islam kata apa? Haram. Kenapa? Menyusahkan hati orang. Menyusahkan hati orang lain. Artinya apa? Jaga hati orang ni rupanya satu perintah. Hati orang lain tu jaga. Menyukakan hati orang lain tu perintah Nabi. Perintah Islam. Sukakan. Tapi menyusahkan orang itu dilarang dalam Islam. Dan kita kena ingat tuan-tuan, ini kenapa Imam At-Tirmizi meletakkan benda ni di dalam bab fitnah. Kenapa dia letakkan kat sini? Walaupun kalau kita tengok huraian ulama tadi dalam kitab Bahrul Mazi tu, Imam disebutkan oleh pensyarahkan dia ni, kan? Dia akan jadi suatu benda yang benda besar pada akhir zaman. Menjadi satu benda kebiasaan, benda biasa pada akhir zaman. Tuan-tuan, kita duk tengok. Kan kalau tuan-tuan suka tengok video prank, betul tak? Prank orang, prank macam-macam lah. Kadang-kadang yang jenis teruk-teruk, kan? Nampak benda tu nada gurau, tetapi Islam kata tak boleh. Kenapa? Kat situ menyedihkan orang, menyusahkan orang. Apatah lagi kalau perkara itu menjatuhkan maruah orang. Kan? Tuan-tuan pernah tengok prank tuan-tuan, adik-beradik suruh buat macam mati. Tiba-tiba isteri ni punyalah terperanjat, suami tiba-tiba pingsan. Kan? Suami peluk, bang, kan? Sekali tengok dia bangun semula, rupa-rupanya kena prank. Bahasa Melayunya apa tuan-tuan prank? Apa? Bahasa Melayu. Prank ni bahasa Inggeris kan? Bahasa Melayu? Bang, prank bahasa Melayu apa dia? Main-main lah. Tu dia. Main-main. Kadang-kadang sampai menyakitkan hati orang, sampai menjatuhkan maruah orang. Kalau kita lihat hari ini, macam-macam orang buat. Suatu benda yang dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa? Sampai boleh menjatuhkan maruah orang dengan keadaan itu. Sedangkan dalam hadis sebelum ni yang kita bahas pada minggu dulu, bulan dulu, Nabi kata inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun. Dalam haji wida, sesungguhnya kamu punya darah dan juga harta kamu dan juga maruah kamu bainakum, di antara kamu, haramun alaikum, haram atas kamu. Maknanya tak boleh nak main suka-suka. Jatuhkan darah orang, ambil harta orang ataupun menjatuhkan maruah orang. Teori main-main prank ni tuan-tuan, banyak benda yang dilarang oleh Nabi. Tetapi dengan application tu tuan-tuan, TikTok, tuan-tuan duk tengok, kadang-kadang tuan-tuan pergi masjid pun prank juga. Kan? Kita duk tengok dah macam satu benda biasa. Dah macam satu benda biasa. Itu yang kita duk tengok suasana, kata Nabi, ingat pada akhir zaman, orang akan menjadikan dosa itu macam benda biasa. Menormalisasikan dosa dan maksiat. Seolah-olah benda tu kalau tak ada dalam kehidupan, rasa macam tak thrill hidup. Kan? Buat dosa tu baru rasa seronok. Tak buat dosa tu rasa macam tak seronok. Kan? Tuan-tuan tengok baru ni apa ulasan jenis penari dangdut tu.
Malaysia punya siapa? Bang? Apa dia? Ada 2-3 orang tu. Yang viral baru ni tuan-tuan siapa? Siapa tu sebut belakang tu? Aku pun tak berapa ingat nama. Kan? Tengok tuan-tuan. Apa ulasan? Apa masalah awak? Saya gelik pun saya ada duit. Saya dapat duit, saya dibayar. Hari ni tuan-tuan, orang nak buat maksiat, bayar pun sanggup buat. Hari ni tuan-tuan, itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kena ingat, benda ni akan menjadi satu bala dan fitnah pada akhir zaman. Dan Imam At-Tirmizi meletakkan hadis yang saya baca ni dalam bab Kitabul Fitan. Kitabul Fitnah. Dan benda ni akan jadi satu benda normalisasi pada akhir zaman. Main benda tu. Nyorokkan barang, istilah kita, prank lah tuan-tuan. Hari ni main-main begitu. Jadi satu kebiasaan. Hari ni tuan-tuan, ustaz tegur tak boleh terima tuan-tuan. Ustaz tegur, kan? Apa kau nak bayar aku, tuan-tuan? Kan? Saya tengok juga tuan-tuan, tapi bukan tengok dia tari, tengok dia komen. Tengok juga. Kalau tak ada modal kuliah hari ni. Nak bagi contoh perbandingan hari ini, betapa orang dalam masalah dosa ni macam benda biasa. Satu benda macam tak kisah, viral. Engkau nak kata aku, katalah, aku boleh balas balik cakap. Jadi orang duk tengok, kan? Dengan teknik tu tuan-tuan, orang tengok view, berapa subscriber, maka banyak duit masuk. Betul tuan-tuan? Tu. Yang tuan-tuan tukang tengok sama tadi maksiat pun kena bayar. Sebab tak bayar tak dapat tengok. Internet kena bayar tak? Tu. Jadi artinya tuan-tuan, kita duk tengok hari ni. Yang Nabi SAW kata dalam Al-Quran, surah An-Nur juzuk 18, dia kata apa? Kullil mu'minina wal mu'minat yaghudduna min absarihim. Dah tak diberlakukan. Katakan pada lelaki yang beriman dan perempuan beriman supaya mereka tundukkan pandangan mata. Tuan-tuan, dalam ayat Quran ni kata, juzuk 18 surah An-Nur mengatakan, lelaki dan perempuan beriman, Allah Ta'ala perintahkan kamu. Apa dia? Tundukkan pandangan mata. Bukan jalan tunduk tuan-tuan. Maksud kat situ apa? Jangan mata itu lihat maksiat. Kenapa? Sebab Nabi kata bermula daripada mata itu, maka dia akan jatuhkan maksiat itu kepada kemaluan. Tuan-tuan tengoklah Al-Quran ayat tu. Jelas. Allah Ta'ala sebut. Sehingga tuan-tuan, benda ni, benda nampak disebut dalam Quran. Allah Ta'ala kata, wala tadrib nabi arjulihinna liyu'lama ma yu'fina min zinatihin. Ayat berikutnya tuan-tuan, kalau tengok 30-31 An-Nur juzuk 18. Allah sebut pada orang perempuan. Apa dia? Engkau jangan hentakkan kakimu. Wala tadrib nabi arjulihinna. Betul Ustaz? Ayat berapa? Cari. Surah An-Nur tuan-tuan, juzuk yang ke-18 ayat 30-31 tu. Allah Ta'ala kata apa dalam Quran tu? Wala tadrib nabi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Jangan kamu hentakkan kaki kamu itu untuk diketahui barang yang ada di dalamnya. Wala tadrib nabi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Jangan kamu hentakkan kaki kamu itu untuk diperlihatkan barang yang tersembunyi di bawah kaki itu, betul? Kan? Apa ayat ni cerita? Ayat ni cerita tuan-tuan, dulu zaman jahiliah tuan-tuan, orang perempuan dia pakai gelang kaki. Pakai gelang kaki. Bila gelang kaki, bila berjalan hentak tuan-tuan, bunyi tak bunyi? Kalau bunyi, siapa yang akan tengok? Laki. Betul kan? Sebab memang yang pakai perempuan. Tu. Wala tadrib nabi arjulihinna. Dalam ayat tu, hinna tu kembali khitab dia kepada orang perempuan. Jadi yang tukang tengok siapa? Hak laki lah. Maka orang perempuan bila jalan hentak kaki tu tuan-tuan, dia bunyi tu. Dia bunyi tu makna jadi perhatian orang. Maknanya ulama' dalam mazhab Hanafi, kalau tuan-tuan tengok dia sebut kalau hentak kaki bunyi tu pun dah dilarang oleh Allah. Allah kata la tadrib, jangan hentak kaki, apatah lagi suara. Kalau bunyi itu pun larangan daripada Allah, apatah lagi suara. Itu kata Imam Abu Hanifah dalam menghuraikan ayat tu. Tuan-tuan, kalau Imam Syafi'i dia kata suara perempuan tu tidak aurah selagi dia tidak menjadikan suatu fitnah. Kan? Tapi mazhab Hanafi di ayat tu jangan hentak kaki. Kenapa? Budaya orang Arab dia pakai gelang kaki, jalan mengentak-entak. Kalau hari ni tuan-tuan, kalau duk menyanyi goyang tuan-tuan, pakai tak gelang kaki? Tuan-tuan tengok hari ni kan, nak bagi bunyi. Betul tak? Lagi teruklah hari ni. Tuan-tuan tengok zaman dulu dekat Mesir tuan-tuan, dekat Mesir. Ji pernah kenal Umi Kalsum? Pernah tengok video dia?
Tak pernah. Kenal nama lah. Bukan Hajah Kalsum Umi Kalsum. Umi Kalsum ni tuan-tuan penari gelik Mesir dulu. Kan? Mati dah. Pengganti sekarang ni tuan-tuan, Lubnan, Nancy Ajram. Tu. Ustaz pun kena hafal nama-nama tu. Sebab nak beritahu kat tuan-tuan, bukan suruh tengok, nak bagi perumpamaan tu. Kan? Bang, Nancy Ajram kenal belakang tu? Kenal. Tu dia. Tuan-tuan, nak sebut tuan-tuan, tu hari ini keadaan itu luar negara. Zaman hari ini tuan-tuan, kalau dulu gelik sana sini dangdut, ada dah tuan-tuan. Hari tu yang keluar viral tuan-tuan. Ditegur tak nak tuan-tuan. Ditegur tak nak, lawan balik. Kenapa? Nak menggambarkan tuan-tuan hari ini dengan medsos, orang boleh tengok. Engkau tak suka aku, orang lain boleh suka. Dan view dia banyak, subscriber banyak, follower dia banyak. Ramai peminat, ramailah dia punya, banyaklah dia punya duit tuan-tuan hari ini. Dan orang mandang, yang jenis mandang kuliah tak pernah pergi, ustaz tak pernah cari tuan-tuan, belajar pun tak nak, dia kata logik juga Minah ni cakap. Bukan ustaz bayar dia punya duit. Nampak tuan-tuan hari ni. Ini tuan-tuan hari ni orang melihat bahawa dosa tu satu benda biasa, maksiat tu satu benda biasa. Tu yang kita kena jaga-jaga. Bila kata dosa tuan-tuan satu benda biasa, maksiat satu benda biasa, memberi arti apa? Hati yang memandang tu bila dah jadi satu kebiasaan tuan-tuan, artinya dalam hati tu dah penuh dengan zulumat. Hati tu penuh dengan kegelapan. Bila hati penuh dengan kegelapan tuan-tuan, macam mana pancaran cahaya iman nak duduk dalam hati tu? Sedangkan kenyataan Nabi SAW dia kata apa? Dalam hadis Nabi SAW dia kata al-iman al-iman sittuna wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 60 lebih cabang. Kata Nabi, iman tu ada 60 lebih cabang. Fal haya'u syu'batun minal iman. Nabi kata malu itu salah satu cabang daripada iman. Nabi kata malu itu salah satu cabang daripada iman. Kalau al-haya' itu syu'batun minal iman, malu itu salah satu cabang daripada iman. Orang dah tak ada malu tu. Maknanya apa tuan-tuan? Tuan-tuan tengok dalam hadis Bukhari yang menyebutkan, dia kata al-iman ada dua riwayat, satu kata 60, satu kata 70. Tapi penutup hujung tu dia kata al-haya'u syu'batun minal iman. Dia kata malu itu salah satu daripada cabang iman. Dan hadis satu pula lapan hadis dia kata adnaha, sekurang-kurang iman, imatatul adza anit tariq, iaitu kita buang benda yang menghalang suatu di tengah jalan. Itu sekurang-kurangnya, serendah-rendahnya. Tetapi Nabi kata malu tu salah satu daripada cabang iman. Kalau dah malu tak ada, ibarat tuan-tuan hilang kemaluan. Betul tuan-tuan? Ayat tu betul ke tak betul saya punya ayat tu? Kalau malu dah tak ada, hilanglah kemaluan. Betul tak? Betul ayat tu? Tuan-tuan jangan salah tafsir. Salah tafsir ni salah tuan-tuan lah, dengar. Belajar ni biar betul. Tuan-tuan belajar tu biar betul. Straight forward orang kata. Faham betul. Jadi kalau tak faham lagi tanya ustaz. Ustaz punya maksud tu orang yang hilang malu, hilang kemaluan tu apa dia? Kena tak faham. Kalau tak faham, kalau dah faham jangan tanya. Dah ngada-ngada pula. Kan? Tu. Jadi kalau faham tu. Ni tuan-tuan hari ini. Sebab tu dalam hadis ni simple je. Kalau tuan-tuan baca hadis ni yang disebut oleh Imam Tirmizi, dia bagi misal tadi, simple. Dia kata apa? Orang tua kalau ada tongkat, dia tengah tidur, kita ambil tongkat sorokkan, itu suatu benda yang tak boleh. Kan benda tu simple. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan kembangkan pemahaman daripada situ, itu adalah memain-main. Betul tak? Zaman hari ni prank lah. Satu benda yang berleluasa di seluruh dunia hari ini, yang menjadi, kata Imam Al-Tirmizi, fitnah zaman akhir. Tuan-tuan jangan kita rasa kadang-kadang orang kata lah ustaz ini kan satu kemudahan. Memang betul. Kan? Handset ni satu kemudahan. Programmer tu satu kemudahan, betul. Dan kalau apabila kita guna baik, baiklah jadinya. Tapi kalau kita guna jahat, jahatlah jadinya. Ibarat macam mana pen tuan-tuan. Kita tulis benda tu baik, baik. Kita tulis jahat, jahat. Jadi macam apa, kalau jahat dapat dosa, baik dapat pahala. Tapi tuan-tuan, abang, kan, dengan pakai serban ni, pakai cermin mata, agak-agak kalau lepas subuh, janda lalu, tengok tak agak-agak? Tengok aja. Ni saya tanya jujur, tengok tak agak? Kalau Haji berapa tahun umur tu? 70. Kalau Haji kata ngangguk, tengok tuan-tuan, saya serban macam ni 10 kali tengok. Betul? Tu orang duduk masjid, jangan tanya orang duduk kat luar tu. Lagi gila tuan-tuan.
Faham? Artinya manusia ni tuan-tuan, bila dihadapkan dengan maksiat, bila dihadapkan dengan dosa, dia kejar benda tu. Bukan dia lari, dia kejar hari ni. Kalau dulu orang takut, Nabi datang bawa Islam untuk hilangkan segala benda-benda dosa yang ada, maksiat-maksiat yang ada. Sehingga tuan-tuan, bersihnya suasana itu, bersihnya suasana yang asal jahiliah teruk dulu, bersihnya dirakamkan oleh Allah dalam Quran. Jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi sebuah negara yang baldatun thayyibah, yang baik, yang mendapat keampunan Allah Ta'ala. Rahmat banyak turun masa tu. Tetapi bila orang lari balik daripada manhaj Nabi SAW, buat kehidupan sendiri, gaya sendiri, dengan teknologi tuan-tuan, dia gunakan macam-macam. Jadi orang hari ni pun terpengaruh. Siapa yang terpengaruh? Anak kita, isteri kita, bukan orang lain. Kan? Tuan-tuan tengok ni saya contohkan. Ni dajalnya tuan-tuan program ni. Program TikTok ni. Kalau ni contoh, sebab saya tahu saya kena. Kalau tuan-tuan pakai handset, tuan-tuan ni memang jenis orang yang pakai secara, orang kata, efisien lah. Efisien tu macam mana? Tuan-tuan pakai handset, lepas tu pakai nombor telefon, pakai bil, tuan-tuan bayar ikut time. Kan? Nanti tuan-tuan, dekat WhatsApp ataupun dekat mesej tu dia akan datang. Mesej atau WhatsApp. Dia kata, I'm manager from TikTok. Kan? Dia kata, saya manager daripada TikTok. Dia kata, kamu ni saya tengok memang orang yang gunakan apa orang kata, pengguna yang bagus. Jadi ditawarkan. Nampak tuan-tuan? Kita tak tepah pun tawarkan. Kita delete buang, besok dia hantar lagi. Delete buang, besok dia hantar lagi. Delete lagi buang, dia hantar lagi. Betul? Betul je? Kalau Haji tak pernah terima, saya hari-hari boleh terima tu. Kan? Tak pernah sekali pun kita balas. Kita tahu delete. Nampak tuan-tuan? Itu ustaz kena. Agak-agak kalau anak ustaz macam mana? Isteri ustaz macam mana? Makmum ustaz macam mana? Pelajar ustaz macam mana? Agak-agak. Tuan-tuan, hari ni. Nampak? Kempen nak buat dosa untuk publish, ramai. Banyak. Hanya iman dan ilmu yang dapat mempertahankan. Tapi kalau iman tak ada, tuan-tuan, apa jadi hari ni? Tuan-tuan, kan? Cakap ustaz pun orang tak pakai hari ni. Kan? Dia pakai logik akal je. Hari ni. Kan? Penari dangdut boleh kata, kalau saya ikut cakap ustaz, dia boleh bayar saya punya gaji ke? Hari ni tuan-tuan kan. Orang tegur benda maksiat ni menghasilkan rezeki yang haram. Tak boleh terima hari ni. Kita pula tengok. Kan? Tengok bukan seorang tuan-tuan. Dekat warung. Ji. Pernah baca ni? Oh, siap. Tunjuk ke orang lagi. Ni tuan-tuan, kena ingat. Nabi kata, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Man amila biha la yanqus minhu syai' ila yaumil qiyamah. Siapa buat satu benda baik, dengan satu benda baik orang boleh ikut, orang boleh follow, maka dia dapat pahala dia. Seberapa banyak orang ikut, dapat pahala dia kalau dia buat benda elok. Tapi wa man sanna sunnatan sayyi'ah, siapa buat benda yang tak elok, falahu wizruha, bagi dia dosa, wa wizru man amila biha, dan dosa berapa ramai orang yang ikut. Kalau follower ramai tuan-tuan, berapa banyak tuan-tuan dosanya. Kalau kita buat baik tak apa. Tuan-tuan rakam kuliah, orang boleh tengok, berapa ramai orang tengok, tuan-tuan yang rakam dapat pahala. Tolong nyampaikan kepada orang lain. Tapi kalau buat maksiat, macam Haji Omar, kan? Lama tak jumpa, hari ni jumpa. Lama tuan-tuan, sahabat lama tuan-tuan kat belakang, lama tak jumpa. Hari ni jumpa. Awal-awal dia sambut saya masuk dalam masjid ni. Tuan-tuan. Tapi nak kena ingatlah tuan-tuan. Nak kena ingat. Nabi SAW dah sebut benda ni akan jadi fitnah akhir zaman. Dia tak kira siapa. Kadang-kadang ustaz sendiri pun kena. Siapa ustaz tu? Yang tukang kuliah pun kena. Dia pun ada handset, dia pun tengok hak benda untuk menyampaikan. Dia pun tengok. Kena juga. Tempias dia kena.
Sebab tu tuan-tuan, kenapa Nabi SAW sebut dalam hadis la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyah. Dalam hadis yang ketiga, kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada satu hadis menyebutkan la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyah. Satu hadis kalau tak silap diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata tidak ada hijrah selepas Mekah ni diambil oleh Nabi. Selepas Fathul Makkah tak ada hijrah. Yang ada aja niatun wajhah, iaitu niat yang baik dan jihad pada jalan Allah Ta'ala. Ulama-ulama kata, kenapa Nabi kata tak perlu hijrah lagi lepas buka kota Mekah? Kenapa tak perlu? Tak perlu pergi tempat lain. Sebab kata ulama, di antaranya Imam Al-Qutubi, dia kata Saral Makkah Darul Islam. Kerana sebab Mekah sudah jadi sebuah negara Islam. Bila sebuah negara Islam beramal dengan Islam, manhajnya Islam, undang-undang dia Islam, segala peraturan Islam, agak-agak maksiat ada, tak? Itu dia. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Yang ada apa? Dia kata walakin jihadun wa niyah. Yang adalah jihad dan niat. Jihad tu pernah ada sampai hari kiamat, tak akan hilang. Dan juga niat. Niat apa? Perubahan daripada tak baik kepada baik, daripada baik kepada lebih baik. Satu perubahan yang perlu dilakukan oleh setiap individu Islam. Tetapi hari ni tuan-tuan, perubahan jadi baik ke jadi tak baik? Nak tanya tuan-tuan, baik ke tak baik? Agak-agak macam agak-agak ya, baik ke tak baik? Sekarang banyak tak baiknya tuan-tuan. Macam mana tidaknya? Nak tanya tuan-tuan, kuliah dekat masjid ni dah berapa tahun ada? Mak imam belakang tu, berapa tahun ada dah kuliah kat sini? Lama? Kira belas tahun ke puluh tahun? Puluh tahun tuan-tuan. Sekali duduk kuliah pun suka macam ni juga. Tu 10 tahun tuan-tuan. Betul? Tu maknanya tuan-tuan, nak rubah orang senang ke? Oi, susah tuan-tuan. Susah. Nak rubah manusia susah. Yang paling senang apa? Rubah binatang. Tuan-tuan tengok ambil, tangkap seekor singa, tangkap seekor rimau. Kita latih. Seorang latih manusia, seorang latih singa. Agak-agak tuan-tuan boleh tengok hasil perubahan antara manusia dengan singa tu. Siapa dulu berubah? Latih singa dengan latih orang, siapa dulu berubah? Bang, singa. Kenapa abang kata singa tak orang? Hak latih singa tu pun orang juga. Mana singa boleh latih singa? Betul tak? Orang juga. Jadi kenapa kita boleh kata singa tu lebih cepat berubah daripada orang? Kan? Sebab bila ngajar singa 3 bulan, boleh buat ambil duit, boleh cari duit, boleh buat sarkis. Betul tak? Kita kata lompat, dia pun lompat, dapat duit. Tapi 3 bulan tuan-tuan, kita ajar orang, boleh berubah 3 bulan. Imam kata 10 tahun dah. Macam ni juga tuan-tuan. Itu dia. Bukan senang tuan-tuan. Bukan senang. Sebab tu manusia ni, kenapa Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innal insan, wa kana lil insanu zaluman jahula. Dalam Quran, wa kana lil insanu zaluman jahula. Dan adalah manusia itu zalum, dia banyak menzalimi diri, jahul dan jahil. Ni ayat ni ceritanya apa tuan-tuan? Ayat ni cerita apabila Allah Ta'ala nak bagi amanah tanggungjawab kepada manusia. Tapi sebelum nak dia bagi manusia ni, Allah tanya dulu dekat gunung ganam. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Allah Ta'ala kata, aku nak berikan amanah tu kat langit, dekat bumi. Dalam surah Al-Ahzab tuan-tuan, juzuk 21 disebutkan, Allah kata inna aradnal amanata 'alas sama. Aku, kata Allah Ta'ala, pernah berikan amanah kepada langit, wal ard, dan kepada bumi, wal jibal, dan kepada gunung, fa abaina ayyahmilnaha. Betul tak? Ayat berapa tu? Nak kena buka lagi. Cari ayat berapa tu? Surah Al-Ahzab 71. Tapi nak sebutkan apa? Fa abaina, maka langit, bumi dan gunung enggan ayyahmilnaha. Berapa? 62 Al-Ahzab, betul? Ayat 62 Al-Ahzab. Maka langit bumi ni fa'abaina ayyahmilnaha, maka dia enggan, tak berani nak terima amanah tu, tak berani. Langit tak berani, bumi tak berani, gunung pun tak berani. Wa asfaqna minha, maka diberikan pula tanya kat manusia. Fahamalahal insan,
Manusia terima. Wa kanal insan zaluman jahula. Betul? Ustaz, manusia itu dalam menerima amanah Allah Ta'ala, dia selalu bersikap zalim dan jahil. Amanah nak terima, belajar tak nak. Bila amanah Allah Ta'ala bagi, jahul tu jahil. Jahil tu kenapa? Artinya tak tahu. Tak tahu pun dia tak tahu kenapa. Sebab tak belajar. Nak ajak orang belajar bukan senang. Nak ajak orang belajar bukan senang. Selalu tuan-tuan, Tok Guru saya selalu sebut, di kadang-kadang orang balik ni, Islam letakkan umur balik orang perempuan ni secara fitrahnya 9 tahun, lelaki 15. Betul? 9 perempuan, lelaki 15. Kalau tak keluar mani, kena tengok 15 tahun hijrah. 9 tahun hijrah. Betul kan? Itu bagi usia balik yang disebut dalam kitab, yang disebut dalam hadis. Tetapi hari ni orang balik umur 40 tahun baru nak balik. Umur 50 tahun baru nak balik. Baru nak reti. Sepatutnya dia reti lebih awal daripada itu. Tak apalah tuan-tuan bab tu. Nak juga dia belajar. Sebab kenapa? Ikut juga sunnah Nabi dan sahabat. Kan? Sahabat masuk Islam besar-besar. Belajar dengan Nabi pun dah besar-besar. Macam tuan-tuan sebiji. Kan? Tuan-tuan tengok Abu Bakar masuk Islam bukan budak-budak. Besar. Mertua Nabi. Sayyidina Umar masuk Islam pun dalam keadaan usia dah besar. Orang ke-40 dekat Umar Arqam Ibn Arqam sebagaimana disebut dalam sejarah. Osman masuk Islam pun dah besar. Ali umur 6 tahun masuk Islam. Tu muda. Yang lain semua tua-tua. Belajar Islam dalam keadaan tua-tua. Dengar kuliah, ngapal Quran tua-tua. Zaman Nabi SAW. Sebiji macam tuan-tuan. Kan? Jadi tuan-tuan tak boleh rasa malu lah. Sebab zaman Nabi ada dah sejarah dia. Maknanya kita kena terus belajar tu. Kenapa? Nak mahamkan benda yang disebutkan oleh Nabi SAW. Supaya kita faham mana yang betul, mana yang salah. Kena balik kepada apa yang disebutkan oleh Nabi. Jadi kayu pengukurnya situ. Nabi dah sebut dalam hadis Nabi. Dalam hadis Nabi kata apa? Taraktu fikum amraini lan tadillu abada ma itamasyatum bihima. Aku tinggalkan lepas pada mati aku 2 perkara yang tidak akan sesat siapa pun berpegang kepada keduanya. Nabi kata tuan-tuan. Berpegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nabi kata tak sesat. Tidak akan sesat. Tuan-tuan. Dalam keadaan yang Nabi kata tak sesat pun ramai orang sesat. Itu dia. Tuan-tuan kena faham. Al-Quran kata juga dalam ayat 85 surah Ali Imran juzuk yang ketiga. Tuan-tuan boleh rujuk sendiri. Allah Ta'ala kata wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Orang-orang yang mencari lain daripada Islam sebagai agama, maka Allah Ta'ala tak terima apa juga daripadanya lain pada Islam. Tuan-tuan, saya pernah cakap dalam masjid ni juga, saya kata kalau tuan-tuan diberi pilihan antara Islam dengan yang lain, antara modul Islam dengan yang lain, agak-agak tuan-tuan pilih mana satu? Ji, mana satu? Islam. Ji, mana satu kita pilih? Memang kita akan pilih Islam. Bila kata kita pilih saja Islam, kita tak pilih yang lain, tuan-tuan tengok hari ni, ada tak orang cari model lain? Ada tak orang cari model lain? Berlambak tuan-tuan. Cari model lain daripada Islam. Berlambak. Kalau kita tengok perhati, berlambak. Sebab apa? Orang hari ni kalau diajak balik kepada Islam itu artinya balik pada Quran dengan hadis Nabi. Agak-agak tuan-tuan, nak balik Quran hadis Nabi, jiwa kita ni boleh terima tak? Boleh terima tak? Boleh terima? Baik, cuba kita tanya balik. Sikit je saya sebut. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wazkurisma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila. Ni dalam Quran dalam Quran surah Insan juzuk 29. Allah kata begini, wazkurisma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila. Allah kata dalam Quran, hendaklah kamu ingat kepada Tuhanmu waktu pagi dan petang. Waktu pagi dan petang. Wa minal lail, dan kemudian waktu malam, fasabbihu laylan tawila. Kamu kena tasbih dengan Allah dengan tasbih yang panjang. Cuba tuan-tuan ayat ni saja, tuan-tuan tengok kita buat tak? Ni ayat Quran ni. Pagi apa wirid kita yang ikut Nabi? Petang apa wirid kita yang ikut Nabi? Sebab Nabi kata pagi dan petang. Malam tu pula kena tasbih panjang. Tuan-tuan pernah baca tak apa Nabi tasbih waktu panjang malam tu? Pernah tak? Macam? Ji,
Pagi kena tasbih, petang kena tasbih, betul? Malam kena tasbih ikut ayat Quran tu. Apa Nabi buat dan apa yang kita buat? Tu dia. Kan? Sebab itulah tuan-tuan kita kena tengok situ. Sebab tu dalam Islam ni dia kena faham benda tu. Kalau tak faham payah. Kan? Jadi kalau nak faham tu macam mana? Tengok Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebut sampai dalam satu kitab. Namanya apa? Al-Azkar. Kitab Al-Azkar. Zikir-zikir Nabi. Zikir-zikir min kalami Sayyidil Mursalin. Zikir-zikir daripada Nabi. Pagi apa, petang apa, malam apa. Betul tak? Kadang-kadang kita ni tuan-tuan, zikir masuk jamban tu pun kita tak sebut. Kan? Macam ni. Masuk jamban punya zikir ingat? Tak ingat? Tak ingat je? Zikir masuk jamban, tak ingat lah? Boleh bunyi lah? Itu 70 tahun zikir masuk jamban lupa tuan-tuan. Bang, zikir masuk jamban macam apa? Ingat? Dah. Kita tuan-tuan tadi saya sebut, kalau kita diberi pilih model kita antara Islam dengan model yang lain, kita kata kita pilih Islam. Saya contohkan mudah, kehidupan Islam Nabi, masuk jamban tu dia ada zikir dia. Kalau kita tanya balik, kita amal tak yang tu? Tak amal kan? Jadi kita ikut siapa? Tu contoh. Tu satu contoh, belum yang lain. Sedangkan itu yang disebut dalam Quran. Wazkurisma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Kamu kena ingat Allah pagi dan petang, dan waktu malam kena tasbih banyak. Apa yang waktu pagi Nabi buat? Apa yang waktu petang Nabi buat? Apa yang malam Nabi buat? Yang disarankan, yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi. Wazkurisma rabbika, ayat tu khitab asal kepada Nabi. Wazkurisma rabbika, kamu kena ingat Tuhan engkau wahai Muhammad. Artinya apa? Tertuju pada Nabi. Artinya kita ni ikut sebagai umat Nabi. Apa Nabi buat waktu pagi tu? Apa Nabi buat waktu petang tu? Apa Nabi buat waktu malam? Kita waktu pagi tuan-tuan pergi kerja, petang kita pergi kerja, balik kerja. Kadang-kadang kita wirid pun tak jaga. Betul? Macam ni kan? Tu kita cuma jaga wirid lepas mayang, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Itu pun kalau sempat. Kalau tak sempat, tak wirid kita. Betul? Sedangkan itulah cara hidup yang Nabi lalui. Itulah di ayat Quran yang disebutkan oleh Nabi. Jadi kalau cara itu tak ada dalam kehidupan kita, betul lah tuan-tuan yang hari ini tuan-tuan, zikir orang hari ini ialah TikTok tu. Zikir orang hari ini tu Instagram tu. Zikir orang hari ini tu WhatsApp. Betul ke? Kan? Orang boleh bangun malam tuan-tuan nak bagi WhatsApp kepada kawan dia. Orang boleh tengok Instagram sebelum nak tidur, tengok Instagram. Kan? Tengok. Berapa orang bagi mesej hari ni? Orang ada masa nak jawab benda tu, tapi tak ada masa dengan Allah, tak ada masa dengan Al-Quran. Jadi tuan-tuan perasan tak suasana hidup tu sudah berubah? Memang orang akan bagi alasan, tuan Ustaz, ini aplikasi ni semua untuk kemudahan. Betul. Kemudahan yang merubah cara hidup. Padahal tuan-tuan, kemudahan dia tak boleh ubah cara hidup kita. Makin kita senang, makin kita patutnya dekat dengan Allah. Makin dekat dengan Allah. Tapi rupa-rupanya tuan-tuan, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni dia nak kena susah dulu. Dia nak kena susah. Kalau senang tuan-tuan, dia selalu lupa. Manusia ni kalau senang dia selalu lupa. Tapi kalau susah dia selalu ingat. Saya pernah sebut kepada tuan-tuan, satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, Nabi tengok seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan boleh balik rumah tengok siapa nama Mus'ab bin Umair dalam kitab Manaqib. Mus'ab bin Umair ini pada sebelum Islam ni dia orang kaya. Orang kaya. Orang kaya macam mana? Pagi baju lain, petang baju lain, malam baju lain. Mus'ab bin Umair. Saya sebut nama tadi tuan-tuan, Mus'ab bin Umair. Dia belum Islam macam tu. Tetapi bila dia masuk Islam, bapak dia stop dia punya beasiswa. Jadi dia jadi susah. Sebandang kara bapa tak Islam tapi dia masuk Islam. Jadi terpaksalah pakai baju pergi masjid tu, pakai baju guni. Pakai baju guni pergi masjid. Bila masuk je dalam masjid ni tuan-tuan, Nabi menangis sebelahnya Sayyidina Ali. Nabi menangis. Ali tanya, Rasulullah, kenapa kau menangis? Dia kata, kau menangis kau tengok sahabat kau yang masuk tu. Dulu sebelum pada Islam dia punya pakaian mewah, tapi bila masuk Islam pakai baju guni. Tu kata Nabi. Dan Nabi kata, jaga-jaga wahai sahabatku, nanti satu masa selepasku. Kan? Selepasku, Allah, kamu akan jumpa satu masa, Allah buka langit dan bumi keberkatannya. Allah buka langit bumi ni keberkatannya. Satu masa kata Nabi. Dan Ali tanya, dia kata, wahai Rasulullah,
Doakan kami panjang umur. Kalau kami duduk masa tu jadi senang. Sebab apa? Bila keberkatan bumi langit dah dibuka, harta banyak, jadi kita senang nak beribadat. Dengan pemahaman sahabat ni tanya apa? Kalau banyak harta senang ni, jadi tak payah fikir kerja, tak payah fikir harta, beribadat saja. Betul tuan-tuan? Tapi Nabi kata apa? Dia kata sesungguhnya zaman kamu ini lebih baik daripada zaman itu. Zaman pakai baju guni tu lebih baik daripada zaman ketika bumi dibuka. Ketika bumi dibuka. Tuan-tuan cuba baca. Kenapa Amerika pergi serang Iraq tu? Tuan-tuan kena baca. Kenapa tentera bersekutu 28 tentera negara luar pergi parking dekat Arab Saudi lawan dengan Saddam Hussein dulu. Tuan-tuan, dia punya alasan nak cari bom nuklear, betul? Kan? Dunia ada tak khabarkan jumpa? Tak ada jumpa. Tapi Iraq ranap dah kena. Kan? Run up. Tapi Nabi SAW kata akan jadi rebutan emas hitam. Emas hitam. Iraq ni banyak emas hitam. Nak tahu apa emas hitam? Tu kena cerita bab lain pula. Kan? Jadi tuan-tuan lihat ketika itu. Allah buka bumi ni. Allah buka bumi. Tuan-tuan kalau ada saudara mara kerja survey. Tahu survey? Survey ni maknanya pergi kerja cari gali minyak dekat tengah laut. Dia boleh tahu. Ni kalau gerudi masuk berapa tahun boleh tahan. Kan? Ada minyak boleh tahan berapa lama boleh. 30, 40, dia boleh survey benda tu. Kan? Dia boleh survey. Tuan-tuan tengok bab tu. Hari ni tuan-tuan, bumi ni Allah Ta'ala buka satu yang jenis emas hitam ni. Tuan-tuan, dia buka satu-satu. Orang boleh detect dengan senjata, dengan alat-alat canggih zaman hari ini. Dengan kompas, dengan apa boleh. Tuan-tuan kena ingat, Nabi kata akan dibuka langit dan bumi. Masa itu kata Nabi, hari ini yang kamu pakai kain kuning ni lebih baik daripada zaman itu. Jadi tuan-tuan kena ingat, canggih-canggih zaman kita jangan terlampau suka. Canggih-canggih zaman kita jangan terlampau suka. Kenapa? Dia boleh jadi bala untuk menyelewengkan manusia kalau tak kena gaya. Itu sebab kata Imam At-Tirmizi, jangan main-main dengan bab tu. Bab main-main ni kena jaga-jaga. Bab prank, bab main-main ni tuan-tuan, dengan application yang ada, dia boleh menjadikan orang memahami, menormalisasikan dosa dan maksiat. Menghancurkan sistem Islam. Menghancurkan sistem Islam. Hari ni tuan-tuan. Ni tuan-tuan kena jaga. Benda dah disebutkan oleh Nabi SAW. Pukul berapa masuk Islam ni? Dah masuk dah? Bilal tak bang pun kok tunggu saya berhenti. Tuan-tuan, dia biasa memang macam tu tuan-tuan. Bila dah tengok gitu, biarlah kan. Tak apalah tuan-tuan, saya sambung je. Cuma kalau tuan-tuan nak bang boleh, tak bang saya sambung kan. Sekejap lagi saya berhenti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kena ingat Nabi sebut walaupun benda tu macam nada gurau kan, tetapi benda tu ada maksud di sebaliknya. Sebab tu Nabi ni dipanggil Jawami'ul Kalim. Nabi ni cakap-cakap ni dipanggil Jawami'ul Kalim. Cakapnya pendek tapi dia punya maknanya luas. Cakapnya pendek tapi hikmah di sebaliknya luas. Cakapnya pendek, masa tu dia cakap tapi berlakunya kemudian. Itu peringatan daripada Nabi. Jadi kita kena jaga-jaga tuan-tuan zaman kita hari ni. Benda yang berlaku depan kita. Kalau tak ada orang nak tegur, tak ada orang nak beritahu, siapa lagi nak beritahu tuan-tuan? Kan? Jadi kita kena ingat. Kenapa saya kata demikian? Tuan-tuan yang datang hari ni, semua tangan masing-masing ada handset. Betul? Bila ada handset, dia mesti tahu application biasa. Sekarang ni pula siap kempen. Tengok aja kadang-kadang tuan-tuan, kita nak tengok ustaz punya kuliah dekat YouTube. Kan? Tapi sebelum nak masuk kita tengok tu, dia ada iklan dulu. Betul? Nak tengok YouTube, ustaz punya kuliah, iklan dulu. Iklan tu pula, iklan cari jodoh. Apa application dia ustaz? Omi. Kan? Saya pun tak tahu, ustaz pun tahu. Kan? Omi. Masuk nak tengok siapa? Ustaz Razali punya kuliah. Dia pun tag isu tengok, sekali tengok, belum keluar muka ustaz, keluar muka iklan dulu. Siapa-siapa nak cari kenalan hidup, maka upload ataupun download lah Omi. Tu tuan-tuan. Yang Pak Imam ni baru tengok sekali, apa benda Omi ni. Dia pun download, lepas tu install. Sekali tengok, geleng kepala dia. Silap-silap dapat seorang lagi. Tu.
Pak Imam bukan biasa main benda tu. Bukan Pak Imam sini mam, orang tempat lain. Kan? Biasa manusia ni tuan-tuan, bila nampak sesuatu benda, dia nak mencuba. Manusia ni nampak sesuatu dia nak cuba. Macam tuan-tuan lah jenis kaki warung. Dengar je orang kata, sana tu ada apa orang kata, roti sarang burung. Apa roti sarang burung tak pernah dengar? Pergi cuba. Pergi tengok, cuba beli. Oh, sedap. Lepas tu tengok orang sana pula. Sana bukan sarang burung aja, sarang merpati pun ada. Pergi tengok, nak test. Manusia ni jiwanya dia suka mencuba. Tak kira muda ataupun tua tuan-tuan, dia suka mencuba. Anak murid saya tuan-tuan baru masuk madrasah, umur 14 tahun tuan-tuan, main game taraf master. 14 tahun main game taraf master, betul tak? Apa? Main. Tu dia. Boleh tahu tu. Handal tuan-tuan. Ustaz dia tak tahu apa. Anak murid umur 14 tahun boleh handal bab tu. Bayang tuan-tuan, handal bab tu, Quran tak berapa nak handal. Tu contoh satu. Sebab tu tuan-tuan kita duk tengok, kalaulah imam yang ada dekat masjid ni tak ada, agak-agak makmum yang biasa tu berani tak ke depan tuan-tuan. Pagi subuh Jumaat. Tuan-tuan, imam biasa tiba-tiba tak ada. Semua tak ada. Yang ada makmum aja. Pagi subuh Jumaat agak-agak berani tak makmum nak ke depan tu. Bilal. Dia memang nak lari betul lah. Imam Bilal tak ada. Kena sebut juga Bilal tak ada. Agak-agak berani tak? Yang biasa saya nampak tuan-tuan, ni biasa minta maaf cerita. Kalaulah pagi subuh tu ada ustaz berkuliah, confirm imam tu cek ustaz ke depan. Confirm tu biasa. Tu normal tu. Tuan-tuan, ni benda bukan benda kecil-kecil tuan-tuan. Bukan benda kecil, nampak benda biasa. Tetapi berlaku dalam suasana kita hari ini. Peringatan daripada Nabi. Menormalisasikan dosa benda yang biasa. Benda yang biasa. Contoh lain. Boleh sikit lagi, boleh. Contohlah tuan-tuan. Orang buat kenduri kahwin, ni biasa saya sebut. Orang buat kenduri kahwin. Tak? Bila kenduri kahwin, ada pula karaoke. Ni contoh. Tuan-tuan baca dalam kitab. Karaoke ni boleh tak kenduri kahwin? Contoh. Boleh tak? Boleh tak karaoke? Macam mana? Boleh? Boleh. Dalil bolehnya apa? Bolehnya? Apa dia? Menghiburkan hati kamu. Kalau tu panggil Scorpion bagus. Ataupun apa tu Scorpion ke, kan, kumpulan shirt tu, Wing tu bagus. Agak-agak tu dapat pahala tak? Menghiburkan tu. Macam je boleh? Boleh tak? Dah tak boleh jawab pula apa? Boleh tak? Nak tanya boleh tak? Boleh? Boleh. Panggil Wing, suruh nyanyi dalam kundikan, boleh? Apa dia? Apa? Nak dengar tu? Boleh tak? Ji, boleh? Boleh Carikan saya hujah dia. Saya nak tahu tu. Hiburan ni boleh taraf mana? Tak boleh taraf mana? Tu dia. Kan? Kalau tuan-tuan panggil, umpamanya kata boleh tu tadi, lebih baik tuan-tuan panggil Scorpion, lagi sedap. Atau apa tadi itu Ustaz, baru-baru ni Ustaz? Ustaz, penyanyi orang putih apa nama dia? Billie Eilish. Billie Eilish tuan-tuan panggil macam, agak boleh? Dah kata hiburan, boleh tak? Tak berani nak kata? Tuan-tuan, kita kena faham. Sebab tu Nabi SAW sendiri kata, dalam kitab Kifatul Ahya dia sebut tuan-tuan, sebut tu Ahkamul Walimah, dia sebut tu. Kita duk tengok orang hari ni perkara biasa, betul tak? Saya nak tanya tuan-tuan, bila orang buat majlis kahwin, dia berinai, cocok sana cocok sini, nak cakap tu adat siapa? Haji? Pandai pula kata tu, kenapa Melayu tak ada? Adat mana tu? Hindu. Hindu, tapi orang buat betul tak? Mana Islam punya?
Islam di mana? Nabi kata aulim walau bisyatin, hendaklah kamu buat kenduri kahwin walaupun dengan seekor kambing sekalipun. Itu dalam hadis Nabi jelas. Tapi ada tak dia punya peraturan dia? Tapi orang hari ni langgar semacam je. Betul? Langgar semacam. Jadi katalah ustaz, kan kalau tak ada bising-bising sikit kan macam mayat pula. Kan? Jadi kalau ada bising-bising sikit ni kan seronok. Betul tak? Kau nak seronok mendapat permukaan Allah ataupun nak seronok macam mana? Tu tuan-tuan. Nabi kata fankihu, apa dia kata, nikah sunnati faman raghiba sunnati falaysa minni. Nikah itu memang sunnah aku, orang tak suka dengan sunnah aku bukan umat aku. Itu satu betul. Kemudian Nabi kata aulim walau bisyatin, buatlah kenduri kahwin walaupun dengan seekor kambing. Betul, itu betul. Buat kenduri kahwin betul, ambil jemput orang tu betul, bahkan datang tu pun wajib. Tetapi dalam kitab dia mesti meletakkan syarat. Mesti letakkan syarat. Di sana disebutkan antaranya la wujudu fihi munkaran. Tidak ada di situ benda mungkar. Kalau ada benda mungkar tuan-tuan, kalau dah haji sumbang satu lagu, agak-agak yang menari siapa? Haji nyanyi lagu Madu 3. Yang menari siapa agak-agak? Ada tak menari? Oh, mesti standard tuan-tuan. Kalau dah atuk menari, cucu. Kalau atuk menyanyi, cucu yang menari. Tak gitu? Al-ikhtilat bainal jinsain. Dalam Quran sebut, dia kata, kalau kamu pergi majlis kahwin, ikhtilat berlaku, maka balik, dia kata. Wajibnya gugur. Dalam hari ni, tuan-tuan kita lihat. Jadi nak sebutkan tuan-tuan, hari ni orang rasa benda biasa. Benda biasa. Agak-agak berani tegur tuan-tuan. Kan? Nak tegur abang, nak tegur atuk, nak tegur ipo, kan? Silap-silap tegur bukan ipo, kena selipar. Jadi tuan-tuan, sebab tu Islam ni very clear. Senang aja, very clear. Tapi kita nampak kita rasa benda biasa, betul? Macam Haji Omar, betul je? Ni tuan-tuan. Bukan senang tuan-tuan. Bahkan dalam hadis Nabi pula sebut man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Kamu kan nampak benda mungkar, kena ubah. Tuan-tuan, agak-agak kita datang nampak benda tu, kita nak cakap dengan tuan rumah tu tidak? Kan? Nabi kata kalau tak boleh nak cakap, balik. Kan? Itu kedudukannya. Tapi kita ni tuan-tuan, ustaz, kan kalau tak datang, esok kita pula dia tak datang. Itu jawapan dia. Itu jawapan. Jadi tuan-tuan, apa yang kita nak sebut, ramai manusia dia memandang benda yang tak boleh itu benda biasa. Benda yang tak boleh benda biasa. Itu kedudukannya. Boleh faham tuan-tuan malam ni cukuplah sekadar tu. Nanti kalau panjang lagi panas tuan-tuan. Kan? Macam-macam dia. Sebab apa tuan-tuan? Kita ni, minta maaf ceritalah tuan-tuan. Bila berkuliah, Islam ni Allah turunkan pada manusia ke pada lembu tuan-tuan? Islam ni turunkan manusia ke pada binatang? Pada manusia. Bila Islam ni diturunkan oleh Allah pada manusia, artinya bila kita cerita pada Islam, mesti kita sebut kepada batang tubuh manusia. Kalau batang tubuh manusia Islam itu menerima Islam, alhamdulillah. Kalau dia tak terima Islam, maka na'udzubillah. Artinya apa? Tidak boleh tidak, mesti kita cerita batang tubuh manusia. Cuma manusia itu boleh terima, terbuka hatinya menerima Islam ataupun tidak. Itu kedudukannya. Sebab tu kena mohon hidayah dengan Allah. Ustaz tu kerjanya apa? Menyampaikan je. Orang terima tak terima tu bukan kerja dia. Sebab Quran kata wa ma 'ala rasul illal balagh. Rasul itu kerjanya nyampaikan je. Dia bagi tahu. Saudara kuat sendiri pun tak Islam. Kan? Saudara kuat Nabi sendiri pun tak Islam. Pakcik sendiri pun tak Islam. Jadi artinya tuan-tuan, kerja Nabi apa? Sampaikan. Orang terima tak terima, orang punya pasal. Betul tak? Kita sampaikan. Cuma kedudukan manusia ni tuan-tuan, maklumlah manusia. Saya pun manusia, tuan-tuan pun manusia. Saya bukan Nabi, tuan-tuan pun bukan Nabi. Saya bukan Rasul, tuan-tuan bukan Rasul. Cumanya tuan-tuan kena ingat, Nabi ada sebut dalam selain kepada dia tu, dia ada sebut beberapa waris dia tu ulama. Jadi carilah ilmu tu. Carilah ilmu tu. Tu yang kita kena jaga. Janganlah kita ni tuan-tuan dah tua-tua makin malas nak belajar. Kan? Dah makin tua makin malas nak belajar.
Saya ingat lagi tuan-tuan dulu ketika saya agak muda sikit, bukan tua. Sekarang ni dah rasa tua. Dulu tuan-tuan, Haji Omar kat belakang tu, dia orang kampung Muhibah. Selalu saya pergi tempat dia untuk baca kitab. Kitab yang dibaca ialah Jauharul Mauhub. Betul je? Tu, dengan kitab Lubabul Hadis. Tapi hari ni dah lama tak jumpa, hari ni boleh jumpa. Tuan-tuan dulu. Dengan imam ni pun biasa ikut saya tuan-tuan dulu. Tuan-tuan, kuliah. Kitab di kampung Muhibah tu. Dah lama tak ada kat sini, dia datang sini alhamdulillah dengan izin Allah. Artinya apa tuan-tuan? Dalam usia dah tua-tua macam ni, dah tak boleh bersila kat lantai, duduk atas kursi pun boleh datang, alhamdulillah. Mana jiwa tu masih lekat dengan ilmu. Tapi kalau dah tua-tua tuan-tuan, duduk pun atas kursi, masjid tak boleh pergi, wrestling boleh tengok, kan pening tuan-tuan. Betul tak? Semayang tak boleh duduk kat atas pakai kursi, masjid tak boleh pergi, wrestling boleh tengok. Tu pelik tu kadang-kadang. Kedai boleh pergi. Kalau ustaz saya nak pergi masjid, nak duduk kuliah, gaut kaki, tapi jumpa kat kedai. Tuan-tuan, tengah tengok wrestling tu. Tu kadang-kadang gitu. Wallahu alam, cukuplah kadar tu tuan-tuan. Yang penting kita ni tuan-tuan, saya dan tuan-tuan sama-sama bersyukur. Kenapa? Masih diistiqomahkan duduk dalam majlis ilmu. Saya hari ni rasa seronok. Kenapa tuan-tuan? Orang lama yang biasa dengan saya tuan-tuan datang hari ni. Maknanya Allah istiqamahkan. Berkat doa dulu, sentiasa berdoa, istaqim maknanya beristiqamah dalam belajar dan Islam ni. Ada lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah ada lagi. Saya pergi ke mana-mana ada lagi. Artinya apa tuan-tuan? Allah masih makbulkan istiqamah dalam duduk majlis ilmu. Bukan senang tuan-tuan nak duduk majlis ilmu ni. Tiba-tiba kadang-kadang kita baru kali pertama duduk majlis ilmu, tiba-tiba baru duduk aja pak kena hidung sekali, besok tak datang. Ujian, betul tak? Kita duduk majlis ilmu ni ujian. Tanya Haji Omar. Haji Omar dulu tuan-tuan minta maaf cerita lah, ketika saya ngajar dulu, dia duduk sebelah saya. Dia pegang kitab tu. Kalau saya kata baca, dia baca. Lepas tu saya urai. Betul je? Tu dia. Dia duduk mesti sebelah. Imam duduk sebelah pula tu. Imam. Ingat lagi. Jadi masih lagi sekarang masih duduk majlis ilmu. Artinya apa? Allah masih istiqomahkan. Masih ditetapkan. Tu alhamdulillah. Bahaya tuan-tuan kalau dulu boleh duduk sebelah ustaz, tiba-tiba besok dekat sekali jumpa tengok TV wrestling tuan-tuan. Dekat masjid tak jumpa, dekat warung jumpa. Tu. Boleh faham tuan-tuan Alhamdulillah. Tuan-tuan boleh jumpa saya kat masjid, boleh jumpa juga kat warung tuan-tuan. Dua-dua jumpa, alhamdulillah. Jangan masjid tak nampak tapi jumpa warung jumpa. Allah Akbar. Itu masalah sikit tuan-tuan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka wa yaqinan shadiqa wa dinan qayyima. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.